Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Buletin UKAS edisi tengah hari 28 Mei 2020 bersama saya Nur Azira Abdul Kadir. Tumpuan berita hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan keputusan untuk membenarkan pesakit positif COVID-19 discharge dari hospital selepas 14 hari dirawat akan diputuskan oleh doktor-doktor pakar di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Embas berkata, JPBN Sarawak telah membincangkan perkara tersebut secara mendalam sebelum memutuskan sebarang keputusan disebabkan senario di Sarawak adalah berbeza. Mengikut laporan terbaru Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, selepas pesakit positif COVID-19 telah melepasi tempoh 14 hari, keboleh jangkitan mereka adalah sifar. Because Sarawak scenario is slightly different. Some of the patient possibly dari deep into interior Sarawak, around to the coastal area dan sebagainya. So we are leaving that decision to our expert doctors to decide, and they may also look at bentuk rumah patient tu balik. Kalau rumah tu cuma 500 kaki persegi, ada 6-7 orang duduk dalam, I'm sure the doctor will take into consideration whether it is comfortable for that patient to come back and join the family. So the decision is we leave it to our doctors in Sarawak, in the hospital in Sarawak. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching pada Rabu, beliau memberitahu doktor-doktor pakar akan memaklumkan perkara tersebut dalam masa beberapa hari lagi. They will let us know the next few days. Yeah. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas Unggah memberitahu operasi anti-rabies di negeri ini masih dijalankan meskipun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. The operation anti-rabies is still going on very active. Dalam pada itu, beliau memberitahu Jabatan Imigresen Negeri Sarawak melaporkan seramai 369 tahanan di 2 depot imigresen, iaitu 246 di depot Berkenu dan 150 di depot Semuja. Daripada 369 tahanan tersebut, katanya, seramai 315 bersedia untuk tindakan penghantaran balik ke negara masing-masing dan 54 masih menunggu perbicaraan mahkamah. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing tampil bagi menyelesaikan kekerapan berlakunya kemalangan di Jalan Utama Kelupu, Batu 4 Bintangor. Menurutnya, kerja-kerja menaik taraf jalan sepanjang 1.3 km tersebut telah diluluskan dengan peruntukan sebanyak RM5 juta yang kini sudah bermula untuk fasa pertama. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan tinjauan projek pada Rabu. Datuk Ding turut berharap projek fasa pertama akan dapat disiapkan dalam masa 15 bulan. Berikut pula mengenai penubuhan sepasukan petugas khas bagi mengesan pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT yang balik ke Miri. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri pada Rabu, pengesanan tersebut mula beroperasi pada Selasa dan bertujuan untuk memastikan para pelajar menjalani ujian saringan COVID-19. Kebanyakan petugas khas ini terdiri daripada pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM, staf Kolej Komuniti Miri dan Universiti Kertin. Dimaklumkan sebelum ini, seramai 1,021 orang pelajar yang balik dari Semenanjung, Labuan dan Sabah telah dikuarantin dan hasil ujian saringan yang diambil semuanya negatif. Dalam perkembangan sama, para pelajar yang sedang menjalani kuarantin di rumah dinasihatkan agar tidak keluar rumah untuk mengelakkan dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Menurut residen bahagian Muka Hamdiah Bakir, ketika ditemui semasa mengagihkan juara raya kepada petugas barisan hadapan pada Selasa, pihaknya mendapati terdapat segelintir pelajar yang menggunakan wristband tidak mematuhi arahan dengan bergerak bebas keluar dari rumah. Of course, nasihat yang paling khas saya nak tuju kepada student ni lah, pelajar-pelajar yang balik, khususnya yang dipakaikan wristband untuk tidak keluar daripada home quarantine. Sebab kita telah mendengar bahawa ada sesetengah itu dia keluar dan seperti bergerak bebas, dan jika didapati oleh pihak penguasaan, mereka ini bolehlah dikenakan hukuman kerana melanggar perintah untuk
di kuarantin di rumah. Dalam pada itu, Hamdiah Bakir memaklumkan pejabat kesihatan bahagian muka akan melakukan pengesanan kes secara aktif terhadap penduduk Belawai mulai minggu ini. Sekian bersama saya Nur Azra Berkadir dan kru penerbitan. Layari ukas.sarawak.gov.my untuk mengetahui berita terkini Sarawak setiap hari atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video yang tular di Facebook yang menggambarkan nilai positif masyarakat dalam menyambut perayaan Hari Raya walaupun negara kita sedang berdepan pandemik. #Raya Tetap Raya. Salam Ukas. Okey, event pagi raya Lorong 4J, makan-makan bersama keluarga. Kita buat masak, semalam kita ada bakar lemang, kita ada rebus ketupat, dan kita ada masak-masak rendang, kari daging, ada potluck sikit. Tengok ni menunya, lebih kurang macam tu lah ya. So lebih kurang semua ada 20 keluarga. So kita mengamalkan penjarakan sosial. Di tempat mengambil makanan ni tak semua orang boleh ambil makanan, hanya ketua keluarga saja ambil makanan. Nampak laku keras makanan. So kita juga ada mengambil kehadiran menggunakan QR code. Suhu badan kita sukat juga. So kita juga bagi face mask, edarkan face mask dan juga hand sanitizer kepada semua. Okay, inilah lebih kurang pemandangan di pagi raya Lorong 4J. Terima kasih.